Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan menerangkan tentang matahari berdasarkan Al-Quran dan sains. Matahari adalah bintang yang paling dekat yang menyediakan tenaga yang diperlukan dan menyokong hidupan di bumi. Semua fenomena alam di bumi amat memerlukan tenaga matahari. Pada 14 abad yang lalu, Allah SWT telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada umat manusia sebagai suatu kitab panduan. Bermula saat ianya diwahyukan sehingga ke saat pengadilan kelak. Kitab suci ini akan kekal sebagai satu-satunya panduan bagi umat Islam. Oleh yang demikian, ia menjadi satu keutamaan kepada manusia untuk mengkaji sains dan Al-Quran dalam menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi berkaitan dan fungsi matahari. Okey, baik. Mari kita teruskan dengan kajian fungsi matahari mengikut sains. Di sini dapat dijelaskan oleh Newton bahawa bumi dan planet-planet dapat berputar dan berpusing mengelilingi matahari kerana adanya daya graviti. Segala benda di alam semesta ini dapat berinteraksi dengan benda yang lain juga kerana adanya graviti. Contoh yang paling mudah yang saya dapat nyatakan ialah kita meletakkan sebuah buku di atas meja, namun buku itu tetap pegun dan tidak bergerak. Itu adalah disebabkan wujudnya daya graviti. Seterusnya, matahari memiliki jisim yang sangat besar sekiranya hendak dibandingkan dengan planet-planet yang berada di sekitarnya. Oleh disebabkan itu, matahari berfungsi untuk menjaga keseimbangan sumber suria dengan menahan planet-planet tersebut untuk beredar mengelilinginya pada orbit yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak berlanggar antara satu sama lain. Matahari juga memiliki tenaga cahaya yang amat besar. Tenaga cahaya ini mampu menerangi seluruh bumi. Cahaya matahari membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen sebagai gas pernafasan untuk makhluk hidup. Contohnya seperti kita sebagai manusia memerlukan gas oksigen untuk bernafas dan terus hidup. Selain membantu proses fotosintesis, matahari juga berfungsi membantu menguatkan air laut menjadi kitaran hidrologi. Mengikut arus kemodenan yang telah dikecapi oleh masyarakat kini, manusia telah memanfaatkan tenaga cahaya matahari untuk dijadikan tenaga elektrik dengan menggunakan solar cell. Solar cell ialah alat semikonduktor yang terdiri daripada sebahagian besar diod PN junction yang akan merubah tenaga cahaya matahari ini menjadi tenaga elektrik. Penggunaan tenaga solar kini semakin meluas. Sebagai contohnya, terdapat beberapa pihak dan golongan yang menggunakan tenaga solar ini untuk menjadi sistem pemanasan air. Selain berfungsi sebagai sumber tenaga cahaya, matahari juga berfungsi sebagai perhitungan waktu. Hal ini dapat dibuktikan oleh Julius Caesar dan Gregorius. Mereka menghitung tahun kalendernya mengikut gerak tahunan matahari. Dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan sinodus bulan seperti yang berlaku sebelum ini. Kalender ini diberi nama kalender tahun matahari ataupun Samsiah. Pembaharuan kalender tersebut telah kita gunakan sebagai perhitungan untuk menentukan hari, bulan dan tahun bagi kalender Masihi ataupun Samsiah. Seperti yang kita gunakan sehingga kini. Sistem ini juga memudahkan manusia dalam menghitung waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, yakni gelap gulita. Surah Asy-Syams ayat 1 hingga 4. Ayat tersebut telah menjelaskan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya pada pagi hari dan demi bulan yang memantulkan cahaya matahari apabila telah mengiringinya sehingga sinar yang dipantulkannya sesuai dengan posisinya terhadap matahari, dan demi siang apabila telah menampakkannya, iaitu menampakkan matahari dengan jelas. Saat meningkat cahaya siang, maka semakin jelas matahari terlihat. Dan demi malam apabila menutupinya, iaitu menutupi matahari dengan kegelapan.
Abdullah berpendapat bahawa setiap sumpah Allah ini bererti memiliki satu benda yang sangat agung, yang sangat bererti, yang mana bermaksud sumpah Allah dalam ayat tersebut memberi isyarat bahawa matahari merupakan satu makhluk Allah yang sangat istimewa dan memberi manfaat yang sangat besar kepada penduduk bumi. Cahaya matahari yang terpancar merupakan cahaya yang bersumber dari dirinya sendiri. Hal tersebut dideskripsi oleh Al-Quran, di mana Al-Quran menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan matahari sebagai pelita. Tayyarah menjelaskan bahawa sesuatu tidak disebut dengan siraj, iaitu pelita, kecuali kerana ia mempunyai panas dan dapat menyinari. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Surah An-Nuh ayat 16. Quraisy Shihab menjelaskan firman Allah, Allah telah menjadikan matahari pada awal tersebut setelah bersebelumnya menyatakan bahawa dia menjadikan bulan sebagai nur, mengisyaratkan bahawa terdapat perbezaan antara matahari dan bulan. Matahari sebagai pelita, bulan sebagai cahaya. Matahari ini dijadikan sebagai pelita, bermaksud sumber cahaya matahari itu berasal daripada dirinya sendiri. Tapi bulan disebut sebagai nur, iaitu cahaya, kerana bulan tidak dapat memantulkan cahaya sendiri. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sadaqallahul azim. Quraisy Shihab menafsirkan ayat tersebut menjelaskan mengenai waktu-waktu solat wajib dari setelah tergelincirnya matahari, iaitu condong dari pertengahan langit sampai muncul gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula seperti itu Quran atau bacaan di waktu Al-Fajr, iaitu solat subuh, yang sesungguhnya bacaan di waktu solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk dijadikan perhitungan waktu. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Amin ayat 96. Sebahagian ulama berpendapat bahawa ayat ini bermaksud Allah menjadikan peredaran matahari dan bulan sebagai perhitungan waktu, sama ada tahun, bulan, hari, minggu, hari, jam, saat, sekalipun detik. Secara keseluruhan, keberadaan matahari sebagai perhitungan waktu menunjukkan bahawa pentingnya waktu dalam kehidupan. Seterusnya, matahari sebagai petunjuk bayang-bayang. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Furqan, iaitu, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia mengkehendaki, nescaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap, kemudian kami menjadikan matahari sebagai petunjuk. Dalam tafsir Al-Muntakab dijelaskan bahawa panjang pendek yang terjadi daripada bayangan menunjukkan adanya proses peredaran bumi pada paksinya ataupun peredaran yang mengelilingi matahari. Seandainya dua proses peredaran itu tidak ada, nescaya bayangan hanya akan diam kerana matahari hanya menyinari salah satu bahagian bumi sahaja, manakala yang lain tidak. Mengenai fungsi matahari sebagai petunjuk dari adanya bayang-bayang tersebut, salah satunya dapat kita menggunakan untuk menentukan arah kiblat. Kiblat umat Islam ke arah Kaabah yang ada di kota Mekah, untuk memudahkan kita yang berada jauh dari kota Mekah dalam mengetahui ke mana arah kiblat tersebut dengan menggunakan petunjuk dari bayang-bayang. Berdasarkan hasil analisis mengenai fungsi matahari, terdapat hubungan di antara perspektif sains dan juga perspektif Al-Quran yang saling berkaitan. Matahari dalam sains disebut sebagai bintang kerana mampu memancarkan cahayanya sendiri, dan ini telah menjadikan matahari berfungsi sebagai sumber tenaga cahaya. Manakala dalam Al-Quran, matahari dihuraikan sebagai siraj dan diya, di mana ia bermaksud
sama-sama menjelaskan bahawa sumber tenaga matahari berasal daripada dirinya sendiri dan sinar yang terpancar dari matahari ini berfungsi sebagai penerang. Berdasarkan hal ini, dapat kita lihat bahawa terdapat hubungan di antara kajian sains dan juga berdasarkan ayat Al-Quran tentang fungsi matahari yang berfungsi sebagai sumber tenaga cahaya dan juga sumber tenaga haba. Jadi dapat kita lihat terdapat hubungan yang baik antara dua perspektif ini, di mana kajian sains dapat mengkaji lebih mendalam tentang apa yang telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Kesimpulan daripada tajuk yang kami bincangkan ini ialah fungsi matahari dalam perspektif sains ialah sebagai pusat sistem suria, yang kedua sebagai sumber tenaga cahaya dan terakhir sebagai perhitungan waktu. Seterusnya, fungsi matahari dalam perspektif Al-Quran ialah sebagai tanda kekuasaan Allah SWT, yang kedua sebagai sumber cahaya, yang ketiga sebagai petunjuk waktu solat, yang keempat sebagai petunjuk atas bayang-bayang, yang terakhir sebagai perhitungan. Teori-teori yang sains jelaskan berkaitan dengan fungsi matahari sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sains menjelaskan bahawa matahari sebagai sumber cahaya terbesar bagi bumi, iaitu dapat menghasilkan energinya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran bahawa matahari sebagai siraj dan diya, yang bererti sinar matahari bersumber dari dirinya sendiri sebagai pusat sistem suria matahari. Tidaklah statik melainkan ia juga bergerak. Dalam hal ini, Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Yasin ayat ke-38. Selain itu, sains dan Al-Quran juga bersama-sama menjelaskan bahawa matahari dapat dijadikan sebagai perhitungan waktu dan petunjuk dari bayang-bayang.